Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Aidil bin Majlas, pelajar tahun 3 jurusan Syariah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, ingin berkongsi maklumat berkenaan dengan prosedur tuntutan muta'ah di Mahkamah Syariah Melaka. Menurut Seksyen 2 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Melaka tahun 2002 memperuntukkan tafsiran muta'ah yang bermaksud bayaran sagu hati dari segi hukum syarak kepada isteri yang diceraikan. Di Mahkamah Syariah terdapat dua cara untuk memulakan sesuatu prosiding mal. Yang pertama, melalui saman. Yang kedua, melalui notis permohonan. Sebagaimana yang diperuntukkan dalam Seksyen 7 yang menyatakan bahawa sesuatu notis permohonan boleh dilihat perkara-perkara yang perlu dimulakan dengan notis permohonan tersebut dalam jadual kedua. Namun, apabila dilihat dalam jadual kedua tersebut, tiada satu pun yang menyatakan tentang tuntutan muta'ah. Jadi, tuntutan muta'ah perlu dilakukan atau dimulakan dengan saman. Saman tersebut perlu disertakan dengan penyata tuntutan. Di sini, saya menunjukkan satu contoh borang tuntutan muta'ah yang disediakan di negeri Melaka. Yang pertama ini menyediakan tentang senarai semak. Yang kedua, mengenai borang maklumat. Oleh yang demikian, terdapat ramai masyarakat tidak mengetahui bagaimana hendak mengisi borang maklumat dan penyata tuntutan, terutamanya golongan yang telah meningkat usianya. Di sini, borang maklumat perlu diisi dengan cara bertayap ataupun secara bertulis. Yang kedua ialah penyata tuntutan. Penyata tuntutan wajib dilakukan secara bertayap dan dilarang dilakukan secara bertulis. Maklumat-maklumat tersebut perlu dilengkapkan oleh pihak-pihak. Kita lihat pula helaian yang pertama yang menerangkan tentang senarai semak. Yang pertama, perkara yang pertama perlu dilihat ialah borang maklumat perlu disediakan sebanyak 3 salinan. Yang kedua, penyata tuntutan perlu disediakan 3 salinan. Sijil cerai pemohon 1 salinan jika ada. Kad pengenalan pemohon 1 salinan. Salinan perintah mahkamah 1 salinan jika ada. Lain-lain dokumen sokongan jika ada. Dan apabila telah lengkapnya dokumen yang dikehendaki oleh mahkamah dan segala borang-borang telah dilengkapkan, maka pihak-pihak perlu datang semula ke mahkamah dan perlu membayar sebanyak RM25 bagi sesuatu tuntutan muta'ah yang perlu didaftarkan. Jadi, jika penyampaian saman berlaku dalam bidang kuasa negeri tersebut, contohnya di Mahkamah Jasin yang berlakunya perbicaraan tersebut, jika pihak-pihak yang tinggal di Jasin di dalam kawasan atau daerahnya perlu membayar sebanyak RM2 tambahan. Yang kedua, jika pihak-pihak tinggal di Alor Gajah perlu bayar RM17. Jika dia tinggal di Melaka Tengah perlu bayar RM16. Manakala saman di luar bidang kuasa
perlu dibuat dalam borang yang atau satu pentah yang lain. Bayarannya adalah berbeza dari segi saman di dalam bidang kuasa. Saman tuntutan muta'ah itu didaftarkan di Mahkamah Syariah di negeri Melaka, maka tindakan selanjutnya perlu dirujuk kes tersebut kepada pegawai sulh untuk menyelesaikan pertikaian yang berlaku di antara pihak-pihak. Pihak-pihak tersebut akan dipanggil untuk menghadiri proses sulh. Jika berlaku persetujuan di antara kedua-dua belah pihak ketika proses sulh tersebut, maka pegawai sulh perlu mengeluarkan perjanjian penyelesaian dan kemudiannya diendoskan kepada hakim. Jika tidak berlaku persetujuan, maka dilanjutkan kes tersebut kepada hadapan hakim untuk perbicaraan. Apabila tidak terdapatnya persetujuan di antara pihak-pihak pada proses sulh, maka tindakan selanjutnya adalah proses perbicaraan dan pihak-pihak perlu hadir. Proses perbicaraan bagi tuntutan mut'ah dilakukan di dalam mahkamah terbuka kerana ia dimulakan dengan saman. Manakala kalau notis permohonan perlu dilakukan di dalam mahkamah hakim. Di dalam proses perbicaraan, hakim membenarkan pihak-pihak sama ada pihak plaintiff dan pihak defendant mengemukakan segala keterangan dan hujah-hujah mereka. Di situ hakim akan menilai, meneliti dan melihat segala keterangan dan hujah-hujah mereka untuk diterima pakai untuk membuat keputusan. Segala keputusan yang dibuat oleh hakim adalah muktamad dan apabila telah dibuat, hendaklah diendoskan perintah tersebut. Maka pihak-pihak perlu mematuhi perintah yang telah diputuskan oleh hakim. Apabila segala perintah itu telah dikeluarkan, maka terdapat juga ada pihak-pihak yang tidak puas hati boleh mengemukakan rayuan kepada mahkamah. Sekian saja perbincangan pada kali ini, dan kita akan bertemu lagi pada hari yang akan datang, pada hari atau masa yang akan datang. Sekian, terima kasih.